Itu pandangan Syekh, itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Tapi pandangan muktamad, pandangan Syekh Ramli. Pandangan Syekh Ramli, dua pergerakan yang sunat tadi, angkat tangan, tak usah duk kira lah. Lepas tu dua pergerakan yang sunat, hanya kira satu je lah, kepala digerakkan. Sekali je kan? Sekali, makruh. Dua kali, makruh. Tiga kali, bawa tak. Tapi kepala hanya gerak sekali. Tadi capur dengan gerak tangan dua kali. Ni kan sunat kan? Jadi pandangan Syekh Ramli, jangan duk bilang hak sunat tu. Bilang hak orang tak suruh saja. Hak kepala digerakkan. Itu pandangan muktamad. Tapi kalau tengok dalam kitab, macam ada tu Sibian contohnya, jelas di situ. Dihisapkan, dicapur, dikira, termasuk pergerakan yang sunat sekalipun. Tapi maknanya tak suruh gerak kepala tu. Dan memang ada orang belajar. Ini. Orang belajar. Macam buat tu dah, buat tu kan. Kan itu. Dia gerak kepala. Sebab orang tangan ni bersambung dengan kepala ke macam mana. Yang kepala tu bergerak. Kenapa? Tu kata berdiri betul-betul. Kepala tunduk, mata tengok pas sujud. Allahu Akbar. Kepala ni nak gerak juga. Bubuh lah ni. Bubuh apa ni? Apa? Bubuh biar je tidak bergerak. Dah. Macam orang tangan ni bersimpung orang tengkok pun kali. Gerak tangan, gerak kepala. Apa kata tu? Tabiat. Buang tabiat tu. Masa nak sembahyang, kita turun pegang tekok dia. Takbir. Tekok awak saya pegang. Apa pesing ni? Memang ada orang, dia tengok tu imam. Ada orang, dia tengok tu imam takbir tu ihram, angkat dua belah tangan yang disunatkan, dia tengok kepala tu imam bergerak ke tak. Kalau kepala tu imam bergerak saja, dia tak turut. Sebab apa? Tak sah. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Itu pandangan daif, itu bukan pandangan muktamad. Orang nak semayang ni masing-masing tengok tempat sujud. Dia tengok tu imam. Tu imam gerak kepala. Gerak tangan dua kali, gerak kepala sekali, tiga kali, batal semayang. Dia tengok kepala tu imam. Ada orang yang buat perangai pesen tu. Sebab memang betul dalam kitab-kitab Jawi ke kitab Arab ke, memang disebut gitulah. Jadi termasuk dua pergerakan yang sunat pun dicapur juga. Agak tak munasabah lah sebab dua pergerakan tangan tu sunat tau. Jadi kenapa nak capur dengan pergerakan sunat? Gerak kepala berapa kali? Sekali makruh. Dah sebelum tu gerak tangan tu hak sunat. Jangan duk bilang capur hak sunat. Jadi banyak, tiga sungguh nah. Tapi memang ada orang yang dia tengok kepala tu imam. Memang ada pesen gitu. Jadi dia tak semayang lagi ni. Bukan kata dia bergerak tak apa, dia tak semayang lagi. Tengok dulu sebab takut tu imam tak sah kan. Takkan dia semayang dah waktu imam baru takbir. Takkan dia semayang jauh. Jadi makmum takbir dulu. Baru tu bergerak tengok tu imam. Mana gitu, memang dia belum semayang lagi lah. Dan sekarang ni masih tu dia dah semayang lagi. Dia tengok tu imam, okey, tu imam kepala tak bergerak. Dia pun keras lah dia ni. Allahu Akbar. Dia tak bergerak lah dia. Cuma nak ikut tu imam tu kepala gerak ke tak? Sebab tu imam semua angkat tangan. Tak ada tu imam tak angkat tangan tiga takbiratul ihram. Semua orang semayang sama lah. Semua angkat tangan. Sekarang ni, kepala tu bergerak ke tak? Gerak kepala je. Angkat tangan dua kali, gerak kepala sekali, tiga kali. Batal semayang. Hati dia tengok, sebab apa? Kita nak semayang ni. Nak tak imam hak comel. Ada seumpama tu. Jangan gerakkan kepala. Mana sebelum semayang macam sebut tadi, sebelum sembahyang, tengok kawasan semayang. Mana kita rokok sujud tu ada masalah ke tidak? Ada gangguan ke tidak? Ada apa-apa depan tu mungkin nak najis ke apa, tengok dulu. Hitam-hitam kita ambil tengok. Habuk. Kan kita kan tengok hitam juga tak cicak, kena habuk gitu je.
Ada benda-benda gitu je, bukan tak cicak pun. Mana kita biar selesai sebelum semayang. Apa-apa ada depan tu. Jadi tegak molek tubuh, tunduk kepala, Allahu Akbar. Kepala tunduk, tengok tempat sujud tak gerak dah. Jadi mata ni sentiasa tengok, padahal engkau simpankan akan tilik matamu akan tempat sujudmu. Simpankan kenapa? Tengok tempat sujud je mata. Supaya hadir hatimu. Ini nak jaga khusyuk di dalam solat. Nak jaga khusyuk dalam solat. Kalau mata tu tegak ke hadapan ni banyak benda kita nampak. Banyak benda kita nampak. Jadi apabila banyak pandangan mata kita, maka dia akan menarik hati kita untuk perhati apa benda yang kita duk tengok tu. Ni. Lepas tu tengok tempat sujud supaya hadir hatimu, supaya hatimu hadir di dalam solat, khusyuk di dalam solat. Mata tengok tempat sujud. Tapi kepala kena tunduklah sedikit. Ada juga hak jenis tak tahulah peseng. Maknanya berdiri tegak molek. Kepala tunduk ke hadapan molek. Allahu Akbar. Comel. Sampai masa dia baca Fatihah untuk imam ni. Dia mula je bismillah. Dia pun tegak. Dia pun betulkan tengkok dia. Kata dah. Mata tengok mana masa tu? Masa dia takbir comel. Tengok tempat sujud. Allahu Akbar. Masa baca doa Fatihah tu comel lah. Macam hak makmum semua sama lah. Kepala tunduk. Tok imam pun kepala tunduk. Selesai baca doa Fatihah, dia pun tegak. Bismillah. Dia nak baca kuat tu, dia tegakkan tengkok dia. Dan mata tengok mana? Ada hak jenis pasal untuk imam gitu. Maknanya sepanjang dia baca Fatihah kuat tu, sepanjang dia baca surah kuat tu, kepala dia tegak ke atas. Bukan tegak ke atas lah. Mana tengok ke dinding. Bukan lagi tunduk ke bawah. Dia tunduk ke bawah hanya pada masa baca doa Iftitah. Dia tunduk ke bawah hanya pada masa baca perlahan. Kalau ketika keempat baca perlahan, maka kepala dia tunduk. Ketika baca Fatihah kuat, ketika baca surah kuat ni, dia tegakkan kepala dia. Dia tengok ke depan, ke dinding. Tu tabiat agak tu. Tak ada adab orang panggil. Dak masa dia takbir comel. Masa baca Iftitah comel. Kepala tunduk ke hadapan, tengok tempat sujud comel. Dia mula je baca Fatihah kuat, dia pun angkat kepala dia. Pejam mata makruh. Makruh memejamkan mata. Disunatkan kita semayang tengok tempat sujud dalam keadaan mata kita terbuka. Dalam keadaan mata kita terbuka. Makruh kita pejamkan mata, termasuk ketika sujud. Ketika sujud sunat buka mata. Makruh pejam mata. Pejam mata ni dalam kitab I'anah menyebut, pejam mata ni perbuatan orang Yahudi. Kan Yahudi laknatullah sekarang ni kan. Yahudi laknatullah. Janganlah pejam mata. Makruh pejam mata. Sunat buka mata. Dalam sujud pun sunat buka mata. Jangan pejam mata ketika sujud. Dan kitab Fathul Mu'in tu jelas lah. Disebut, disunatkan buka mata ketika sujud. Ada ni. Melainkan kalau kita buka mata, banyak sangat pandangan yang ganggu kita. Memang mata kita tengok tempat sujud. Tapi tempat sujud bercorok-corok. Memang kepala tunduk ke hadapan, mata memang tengok tempat sujud, tapi tempat sujudnya ada gambar-gambar, corok lah, gambar Kaabah lah.
Maka bila dia buka mata dengan ada macam-macam corok di hadapan tempat sujud, menyebabkan dia terpaling hati dia, hati tak hadir, hati tak khusyuk, barulah tidak lagi dimakruhkan, bahkan disunatkan dipejam mata. Dah kenapa tempat solat ada gambar-gambar? Kita beli gambar tu. Sejadah. Beli Mekah bukan beli Maidin. Tapi hak Mekah Maidin sama je. Made in China belaka. Tapi lain lah. Tu beli Mekah, tu beli Maidin. Cuba tengok kau. Buat mana? Made in China belaka kan? Hak China belaka. Tapi hak tu beli Mekah. Hak ni beli Maidin. Ya. Lagi comel gambar, lagi mahal. Oh, mahal gambar yang nak menarik hati kita solat kepada pandang gambar. Tu makruh belaka tu. Dia kita semayang ni banyak makruh kita ni. Yang pertama, kita semayang tu pakaian kita mukhattat dia panggil. Pakaian yang mukhattat, yang bercorak-corak, yang berpetok-petok. Hukumnya makruh. Orang lelaki kat pelekat tu lah. Bercorak-corak, cari pelekat kosong lah. Yang disunatkan pula warna putih. Itu sunat warna putih. Orang perempuan lah bagus. Sebab dia baju semayang putih. Tak ada corak-corak. Orang lelaki, kain pelekat corak. Pakai jubah lah. Pakai jubah, maka kosong lah, tak ada corak. Dok, jubah pun bercorak-corak sekarang. Berpetok-petok jubah pula sekarang. Lagi banyak corak jubah, lagi mahal jubah. Oh, gitu pula. Kalau lelaki. Jadi orang lelaki kalau pakai jubah, tak ada corak dah. Dia kain pelekat, duduk di dalam tu, berpetok-petok. Tu duduk dalam tak kira lah. Duduk dalam tak kira. Pakai seluar dalam. Yang bercorak-corak, tak apa. Sebab duduk dalam. Di situ luar ni. Biar kosong. Sunat seumpama tu. Orang lelaki lah masalah. Perempuan dia clear sebab dia baju semayang yang kosong. Warna putih pula. Yang pertama, sunat kosong. Yang kedua, sunat warna putih. Perempuan comel lah. Perempuan hot tak moden lah. Perempuan moden, warna macam-macam lah. Baju semayang daripada Indonesia, daripada Vietnam. Harga mahal-mahal. Oh, berwarna-warni lah. Ada masjid tu kita tengok kan. Ada masjid, hak jenis tempat perempuan dia tak ada tabir. Macam masjid ladang kan, tak ada tabir kan. Kita tengok masjid perempuan yang tak ada tabir. Tak ramai dah baju putih. Baju putih tu orang tua tak moden. Kalau orang tua, walaupun tua pun mak haji, tapi mak haji hak moden. Warna macam-macam. No, beli harga mahal. Jadi warna dah. Warna pula dicorokkan pula dengan sulaman pula dah. Orang perempuan. Lagi banyak sulaman, lagi banyak makruh, lagi mahal harga dia. Mahal harga makruh ni, jangan main. Kalau hak tak makruh, hak sunat, putih kosong, harga murah, tak moden. Perempuan rasa kata apalah, sebab saya tak nampak. Pasal dia tak nampak tu hidar tabir. Rupanya dia pakai supaya tak lagu tu. Tak nampak, tak apa lah. Tu mana dah. Kita tak nampak rupanya dia tabir kan. Kata ke saya tu, tak nampak. Tabir tutup molek. Kalau macam masjid ladang, nampak belakang depan. Sebab dia tak ada tabir. Masjid Pulau Ketan ni ada tabir. Kalau kata kebetulan terkena tu, tak ada nak kata lah. Sebab mu tak nampak. Lagi banyak sulaman, lagi banyak corak, lagi mahal. Akhirnya tanya pula, Ustaz, dia sulang-sulang Ustaz. Di tengah tu macam ada lubang je. Cari menyakit. Dia sulang tu. Jadi di tengah sulaman tu. Jadi macam ada lubang. Dia kata cari penyakit. Kosong molek-molek. Dia cari hok berwarna-warni, hok bercorak-corak dengan sulaman pula. Akhirnya orang semayang di belakang, comel sulaman baju semayang mak haji ni, beli mana?
Orang belakang pula duk perhati tengok. Terus maya habis. Mak Haji, beli mana tu comel? Oh, nak belilah. Kena-kena beli Vietnam tau. Harga. Orang moden. Rupalah comel. Putih, molek. Tak ada warna, tak ada corok-corok. Orang lelaki. Keplekat tu lah masalah dia. Tu kata pakai jubah. Jubah, sunat warna putih. Kalau warna lain pun biar kosong. Dia pakai jubah ni. Dah lah. Jubah ada belaka tau. Ke tak ada jubah rumah? Tak ada jubah, carilah, minta bantuan. Tak ada jubah. Tak usah nawak lah, ada belaka jubah. Pakailah masa semayang. Masa lain pakai baju Melayu. Tak, bukan. Pakai plekat kita tu berpetok-petok. Berpetok-petok tu makruh. Pakai semayang kita. Hak mukhattak tu makruh. Mukhattak ni yang bercorok-corok. Yang berpetok-petok. Kemudian kita semayang. Kita hadap yang bercorok-corok makruh. Kita alas yang bercorok-corok makruh. Sekarang ni contoh kapet masjid. Lagi banyak corok, lagi mahal. Hak tu makruh. Akhirnya punya corok banyak, lain sah pun tak pasti. Kaki nak buh mana sebenarnya? Sebab dia banyak sangat tu dia. Dah. Kan mana macam nampak street ni kan, lain sah. Ada sekolah tempat lain sah tu dia bercorok-corok dah juga. Kita nak letak tapak kaki tu kena buat gambar dinding. Dia ambil gambar kaki, dia tapik dinding, kaki bubuh lain ni. Mana tak pasti mana sebenarnya hak lain sah. Sebab dia bercorok-corok sangat. Tengok Masjid Rusila. Masjid Rusila dulu kapet lama. Kapet lama tu dia nipis lah. Lama dah ni kapet ni nipis. Kemudian ditukar kapet lama buh kapet baru. Kapet baru tu macam tebal sikit lah. Macam denyuk apa? Macam tu lah dia tebal sikit. Sama ada kapet lama ataupun kapet baru yang diganti, kosong. Tak ada corok. Kosong. Tempat ubuh kaki garisan soh pun kosong. Tapi warna lain lah. Itu garisan soh. Hak tu hak comel. Kosong. Saya takut tersilap. Tak silap negeri Johor. Johor tak silap lah. Dia sudah buat ketetapan. Kalau kapek yang baru, masjid baru ataupun kapek yang akan diganti, dia buat ketetapan dah. Supaya kosong, jangan bercorok-corok. Kalau Terengganu kita, lagi besar masjid, lagi mahal kapek, lagi banyak corok, tu makruh belaka. Kenapa dia buat gitu? Tanya dia lah kenapa dia buat makruh. Apabila sembahyang saja, mata tengok tempat sujud. Betul. Tapi corok-corok tu yang akan melalaikan hati kita. Akan terpandang, dia punya tiang tak sama besar lah, dia punya butir tak sama banyak lah, dia punya begitulah, punya beginilah. Mata tengok tempat sujud supaya hadir hatimu. Supaya hati tu boleh jaga khusyuk. Tapi bila di tempat sujud tu ada bagai-bagai gambar, petok, corok, dia akan mengganggu solat kita. Ketika tu tidak lagi dimakruhkan kita pejam mata, bukan disunatkan kita pejam mata. Asalnya solat buka mata, itu solat Nabi SAW. Dimakruhkan pejam mata. Malaikat ada kerana macam tadi. Itu kadang-kadang di tempat kita hampa, kadang-kadang di sebelah hadapan, di dinding tu, dinding tu macam-macam bunga ada pula dinding. Lepas tu dipenuhi pula dengan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun ayat Al-Quran sekalipun. Ada ni. Sebab itu semua akan mengganggu solat kita. Kita sedang solat tengok, comelnya khok dia, tulisan Quran ni comel. Ni comel dia tulis. sekarang ni lagi hebat. Masa semayang tu lah bagai-bagai siaran ada di TV.
Oh, siaran macam-macam. Masa solat tu lah, masa tu dia iklan. Iklan kuliah, iklan penuh So, siapa tengok? Dia tengok kan Ustaz tinggi. Tinggi tu bagi orang duduk di saf pertama. Kalau bagi orang duduk di saf belakang, mata pula tak tengok tempat sujud. Mata pula tengok ke atas. Tak nampak hilang lah. Bergerok. Tu lagi comel. Lagi comel. Tengok ayat gambar. Tapi jangan panggil bayar gambar gitu. Iklan kuliah je. Bukan bayar gambar. Iklan kuliah tu tengok. Malam ni. Dia pula kata macam mana pula masjid. Ustaz dah kuliah maghrib habis lambat. Jadi kita dia set dah. Dia tu dah. Waktu semayang memang tak ada. Lepas tu baru hidup balik. Dah ustaz semayang masa tu dia tu semayang. Lepas semayang isyak lewat kuliah panjang. Sebab tu kena kepada gambar tu. Gitu pula dia kata. Dan sekarang ni dia atur dah lah. Dia ada dah kan. Masuk waktu solat. Lepas tu waktu solat tu dia tak ada lah gambar. Tapi dia letak time. Habis dah solat ni. Dia akan keluar balik iklan tu. Dah. Kuliah maghrib panjang. Solat isyak lewat. Jadi semayang. Pada masa kalau kira biasa kok. Habis dah orang balik dah. Baru semayang isyak. Keluar balik gambar tu dia kata. Kena ejah lah. Tutup lah macam mana pun. Sebab apa? Itu semua yang akan mengganggu. Sebab tu kan syaitan dia bawa kait untuk kait hati orang sedang solat. Dia bawa gambar supaya orang tengok gambaran-gambaran supaya hati tu jadi lalai. Sekarang ni dah gambaran-gambaran tu bukan syaitan yang bawa, kita yang buat. Bubuh tebeng depan. Cuma sekarang ni masjid kebanyakannya okey dah. Kalau dia masa solat tu memang tutup dulu. Itu baguslah. Tambah ada apa-apa yang boleh melalaikan kita dalam solat. Jadi hati tu hadis yang tengah solat ni. Tilik matamu atas tempat sujud. Supaya hadir hatimu. Lepas tu kadang-kadang setengah masjid oleh kerana sejadah tu, oleh kerana kapek itu tak boleh nak tukar dah barang mahal. Maka dia pun alas pula dengan kain putih. Tahu tak masjid gitu kan? Dia pun buat kain putih straight. Sudah solat dia pun tutup kain putih tu. Nak solat dia pun buka kain putih tu. Sebab apa? Yang pertama kosong, yang kedua putih. Kosong satu sunat, putih satu sunat. Ada masjid gitu memang dia ada itulah pada ni. Dia kain apa dia tarik tu. Sebab apa? Supaya di hadapan tu oleh kerana bercorak. Nak tukar benda barang mahal kapek ni. Nak tukar pun lepas daripada bertahun-tahun lah. 5 tahun 10 tahun ke wallahu alam lah. Kalau dia tukar jadi oleh kerana dah kapek dah begitu dah, maka dia pun tutup dengan kain putih. Itu kain putih. Ada ni. Banak kosong. Kalau masjid usila kapek kosong, tempat imam pun kapek yang sama. Ada masjid kapek kosong comel. Untuk tempat tu imam dibuh sejadah hok gambar macam-macam. Pula gitu. Hak anak makmum ni kapek kosong. Tempat tu imam kapek kosong juga. Dia bubuh pula sejadah gambar macam-macam. Masjid usila dah. Kapek kosong, tempat tu imam kapek yang sama. Tu baru betul. Ni kapek kosong. Tempat imam buh jadah hok ada satu tempat dah dia buh imam buh jadah tebal sikit pun ada pula alah kain putih. Dia buh kain putih atas. Baru tu. Ada ni. Sebab tu kadang-kadang orang bawa sejadah untuk buat alah dengan kain dengan jadah putih. Jangan pula tempat kosong sembahyang digalah dengan sejadah hok bercorak-corak, alah dengan serban dia hok bercorak-corak pula. Tu nak kenapa nak alah dengan dia sekarang ni tempat tu kosong comel. Dia ambil serban dia buat alah, serban yang banyak corak warna merah warna apa tu dia banyak corak kan, dia bubuh serban ada corak depan. Kapek kosong dah. Kalau kapek tu bercorak-corak, kita bawa kain serban putih yang kosong kita pun alah. Maka tak makan lah kita. Ni kapek kosong. Digalah serban dia bukan serban putih, serban merah. Hok bercorak-corak pula.
Dia tak mahu kosong, dia nak makruh. Ni. Tu wallahu a'lam lah. Dia semayang ni ada bagai-bagai fashion. Fashion. Fashion ke fashion? Bagai-bagai fashion. Bagai-bagai ragam. Bagai-bagai cara. Dia dalam solat ada adab di belakang. Jaga adab molek, adab ketika solat. Hak disunatkan hak mana, hak dimakruhkan hak mana, afdalnya hak mana. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling besar kewajipan adalah solat. Itu yang paling besar kewajipan. Ini bicara adab-adab, termasuk adab-adab yang disunatkan sekalipun, kita kena jaga molek. Dan jangan berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyang itu. Berpaling muka kanan kiri, tiada sebarang hajah, hukumnya adalah makruh. Setelah itu maka engkau rokok, sudah mengucap takbir dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna rokok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.